Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi pada program Kapsul Bicara IPL, BHTV. Dan untuk minggu ini, kita akan membicarakan mengenai topik perpindahan player membabitkan pasukan-pasukan utama dalam Liga Perdana Inggeris. Terima kasih kerana terus sudi bersama kami. Dan minggu ini, kita sekali lagi bersama dengan bekas pemain kebangsaan dan penganalisis sukan terkenal tanah air, saudara Stanley Bernard. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi terus bersama kita pada program Bicara IPL. Ya, minggu ini cerita mengenai perpindahan Ronaldo ke Manchester United menjadi tumpuan kebanyakan media, terutama di Britain. Ya, sudah tentu kerana satunya beliau baru memenangi Liga Juara-Juara, memenangi Liga bersama Real Madrid, dan ramai menjangkakan beliau akan gembira untuk menghabiskan hayat karier beliau di Real Madrid. Dan benda ini baru saja berlaku, di mana beliau berada di pusat latihan Portugal apabila untuk Piala Konfederasi, apabila berita di mana serupa seperti Messi, di mana alegasi tentang pembayaran cukai dan apa-apa yang dikatakan dalam rangkuman itu, dan telah mengecewakan Ronaldo yang mengatakan beliau tidak bersalah ataupun berita ni bukan berita yang betul. Dan setelah itu media telah membuat spekulasi di mana Real Madrid cuba mengatakan bahawa mereka berada di belakang Ronaldo, dan Ronaldo mengatakan beliau mungkin tidak begitu gembira dengan apa sedang berlaku di Spanyol. Dan kerana itu spekulasi beliau akan kembali ke Manchester United, klub lama beliau, yang boleh dikatakan mempunyai jumlah wang yang cukup, duit yang cukup. Tidak banyak klub yang boleh membeli Ronaldo kerana nilai beliau begitu tinggi. Dan saya melihat spekulasi ini berlaku kerana apa yang dikatakan berlaku di Spanyol tentang cukai dan segala yang dalam rangkuman itu. Tetapi adakah ia sah ataupun tidak, kita masih meragui. Kerana setakat ini yang kita lihat, Ronaldo di Instagram peribadi beliau mengatakan beliau lebih baik senyap. Itulah cara menjawab kritikan-kritikan yang sedang berlaku di Spanyol. Tetapi selain itu, tidak apa dikatakan oleh Ronaldo yang sedang bermain untuk Portugal di Piala Konfederasi. Ya, Selasa lalu Presiden Real Madrid, Florentino Perez sendiri mengesahkan setakat ini kelab itu tidak ada lagi menerima sebarang tawaran untuk membeli Ronaldo. Barangkali itu yang membuktikan bahawa memang belum ada lagi secara asasnya minat-minat kelab seperti Manchester United untuk membeli Ronaldo. Satunya perlu dilihat faktor umur. Beliau sudah berubah permainan beliau. Saya pernah mengatakan beliau menjadi, bagi saya, penyerang terbaik dunia sekarang. Seorang pemain sayap dengan bijak mengelecek pemain, bijak menjaringkan gol, bijak mencipta peluang. Beliau merubah permainan beliau di bawah Zinedine Zidane menjadi seorang penyerang nombor 9 yang hanya bekerja dalam kotak penalti untuk menjaringkan gol. Dan itu sudah tentu diminati ramai-ramai kelab. Tetapi harga yang diletakkan, yang saya melihat oleh Florentino Perez, adalah 880 juta pound jika sesiapa hendak membeli beliau. Satu harga yang memang boleh katakan besar dan astronomical. Dan tidak banyak kelab, sekali lagi saya mengatakan, tidak banyak kelab di dunia mampu mengeluarkan wang sebegitu besar. Dan mungkin hanya 8 atau 9 kelab. Dan kalau kita melihat Manchester United berada dalam rangkuman itu, spekulasi yang dikatakan mungkin betul, tapi adakah Ronaldo akan kembali ke Manchester United? Saya rasa tidak. Selain daripada Ronaldo, sekarang juga hangat diperkatakan mengenai gosip perpindahan penjaga gol United, David De Gea. Ini sudah berlaku hampir 2 tahun sekarang. Kerana kita melihat musim ini De Gea hampir tidak berada di United, tidak berada di Old Trafford, kerana satu ini dikatakan teman wanitanya suka berada di Spanyol. Banyak pengaruh daripada beliau dan untuk berada di Real Madrid, dan duit dan wang yang diberikan oleh De Gea untuk De Gea memang besar. Dan saya perlu mengatakan bahawa
jika United hilang De Gea, memang satu pemain yang begitu besar. Kerana kalau kita melihat hampir 15 hingga 18 mata pada musim ini di Liga dimenangi oleh De Gea dengan prestasi beliau. Saya merasai beliau akan berada di United kerana United telah memberi package yang bagus dalam gaji beliau dan juga beliau berada dalam klub terbesar dunia dan sedang bermain begitu baik. Mengapa hendak beliau menukar? Saya tidak mengetahui. Beliau seorang pemain Sepanyol, memang impian untuk ramai pemain Sepanyol untuk bermain untuk Real Madrid dan Barcelona. Tapi saya melihat kemungkinan besar De Gea akan berada di Manchester United. Kabarnya Real Madrid sanggup untuk menukarkan pemain utama dia Alvaro Morata dan James Rodriguez. Ya, Ada kemungkinan United sanggup. Memang itu untuk mempelawa, untuk memberi seperti memancing, mengatakan membuang 2-3 pemain nama yang besar untuk mendapatkan De Gea. Kerana kalau kita melihat Keylor Navas, walaupun bermain baik, mereka memenangi di bawah prestasi beliau. Beliau bukan nama gah. Kita mengetahui Real Madrid memang menyukai nama-nama gah. Dalam kesebelasan utama mereka semenjak Galacticos dan zaman 60-an, 70-an. Tapi saya melihat kemungkinan faktor Manchester United sebuah kelab yang mempunyai kepimpinan keluarga, kepimpinan yang erat di bawah Jose Mourinho yang mempunyai target yang besar untuk musim hadapan. Dan lagi satu faktor besar perlu diingatkan di bawah, jika United tidak layak ke Liga Juara-Juara musim hadapan, mungkin saya akan duduk sini mengatakan faktor itu akan membawa De Gea ke Real Madrid sebagai juara bertahan kan. Tapi hakikatnya United layak memenangi Europa League. Mereka memenangi League One, League Cup juga, bukan League One, League Cup. So saya melihat 2 cup. Jose Mourinho menyukai De Gea. Beliau akan berbuat segala boleh untuk memberi comfortability kepada De Gea untuk tinggal di United selama yang boleh. So kita tunggu bagaimana perkembangan seterusnya untuk cerita Ronaldo dengan David De Gea. Saya rasa itu saja sebelum kita akhiri topik kita minggu ini. Mungkin Saudara Stanley nak ucap selamat Hari Raya kepada... Ya, saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua peminat-peminat kapsul berita harian dan berhati-hatilah di jalan raya, tapi sudah tentu satu perayaan yang begitu istimewa bagi seluruh rakyat Malaysia. Ya. Saya juga bagi pihak kru semua ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua peminat dan yang sentiasa menyokong kami dalam menjayakan program Kapsul BH untuk EPL setiap musim. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.